Okey, jadi kita akan mulakan kelas. Walaupun cuma ada 11 orang saja yang baru masuk, tapi tak apa sebab lepas ni mereka boleh lihat semula video rakaman yang saya akan berikan dalam grup WhatsApp nanti. Okey, untuk tajuk kita hari ini kita akan belajar mengenai kata dasar. Okey, kita akan belajar mengenai apa itu kata dasar. Kita lihat yang pertama, ini adalah peraturan seperti biasa yang yang saya sebut setiap kali ada kelas dalam talian, kamu cuma buka mikrofon bila perlu sahaja. Okey? Kalau tak perlu, kalau tak ada benda penting nak cakap, bolehlah tutup sebab nanti dengar bunyi mak awak tumbuk bawang, bunyi adik awak menangis kat belakang, nanti dia akan mengganggu rakan-rakan kamu yang lain. Okey. Okey, apa itu kata dasar? Okey, kita akan kenal apa itu kata dasar. Okey, kata dasar atau kata akar ialah kata yang boleh menerima imbuhan, okey, yang boleh menerima imbuhan atau yang boleh mengalami proses pemajmukan dan penggandaan. Okey, itu yang kita panggil sebagai kata dasar. Okey, sekejap saya tuliskan untuk kamu. Ah, ini pen saya. Okey, kata dasar ataupun kata akar ialah kata yang boleh menerima imbuhan atau boleh mengalami proses pemajmukan dan penggandaan. Okey, kejap lagi kita kenal apa itu imbuhan, apa itu pemajmukan dan juga apa itu penggandaan. Okey, kita lihat pada paparan slide yang seterusnya. Okey, ini adalah contoh kata dasar ambil. Okey, ini adalah kata dasar ambil. Apabila kata dasar ini ditambahkan imbuhan awalan, dia akan jadi mengambil. Okey, dia akan jadi mengambil. Kata imbuhan awalan dekat sini adalah meng. Okey. Kata dasar imbuhan awal ini adalah meng. Ambil juga boleh ditambahkan dengan imbuhan akhiran iaitu an menjadi ambilan. Okey. Dan boleh ditambah imbuhan awalan di untuk menjadi diambil. Dan boleh ditambah imbuhan apitan peng dan an untuk menjadi pengambilan. Setiap setiap kata ini mempunyai fungsi dan maksud yang berbeza-beza. Seperti mana saya cakap tadi, boleh mengandungi imbuhan awalan, akhiran dan apitan. Apitan itu apa? Apitan itu ada di depan dan juga di belakang. Itu adalah apitan. Awalan cuma ada di hadapan sahaja. Akhiran cuma ada di belakang sahaja. Boleh faham? Okey. Ini adalah yang saya dah cakap tadi. Meng yang berwarna merah ini adalah imbuhan. Ini semua adalah imbuhan. Okey? Yang di depan adalah awalan, di belakang adalah akhiran, yang di depan dan belakang itu adalah apitan. Dia mengapit kedua-dua kata dasar. Jadi kata dasar sini semua adalah ambil. Nampak? Ini semua kata dasar. Ambil. Okey. Kita tengok kepada datar. Datar ini membawa maksud rata ataupun permukaan yang rata. Okey. Bila ditambah imbuhan, datar boleh menjadi dataran, mendatar ataupun didatarkan. Okey. Okey, kita tengok dekat sini. Boleh mengandungi imbuhan awalan, akhiran dan apitan. Okey, sekarang saya nak dengar Dalili. Boleh tak beritahu saya dekat dataran ni mana satu imbuhan dia? Ada tak Dalili kat situ? D. Tak, dataran. Dataran ni mana satu imbuhan dia? Tak ada. Ada. An. Dataran ni mana satu? An. An ini adalah imbuhan. Imbuhan apa Dalili? Akhir.
Ya, imbuhan akhiran. Okey, Evangeline. Mendatar. Mana satu imbuhan dia untuk mendatar? Ada tak Evangeline? Apa? Mana satu imbuhan untuk mendatar? Yang tengok dekat skrin kamu tu. Didaftarkan. Tak, mendatar. Saya nak tanya mendatar. Ini mendatar. Okey, ini pendatar. Yang mana satu imbuhan dia? Dataran. Bukan, saya tanya mendatar. Mendatar. Mana satu imbuhan dalam perkataan mendatar? Yang mana satu? Saya nak jawab. Okey, silakan Akilah. Men. Men ini adalah imbuhan. Okey, imbuhan apa Akilah? Imbuhan awal. Ya, imbuhan awalan. Okey. Sekarang ini Kuenjun. Ini adalah perkataan didatarkan. Mana satu imbuhan dia Kuenjun? Didangkan. Di dan kan. Okey, imbuhan apa tu Kuenjun? Imbuhan apa tu? Akhiran. Dia ada dua, ada depan, ada belakang. Dia ada nama spesifik dia. Apa tu? Silakan Jadrina, apa dia? Apitan. Ya, imbuhan apitan. Okey, bila saya keluarkan dia jadi macam ni. Kata dasar adalah yang berwarna hitam. Nampak? Okey, yang berwarna merah ini semuanya adalah imbuhan, dataran imbuhan akhiran, mendatar imbuhan awalan men. Didatarkan imbuhan apitan di dan kan. Okey, boleh faham? Okey. Contoh yang seterusnya. Alat. Alat ini membawa maksud perkakas. Tetapi apabila ditambahkan imbuhan, dia boleh menjadi diperalatkan. Memperalatkan. Dia membawa maksud yang berlainan. Diperalatkan maksudnya dipergunakan. Memperalatkan maksudnya dia telah digunakan. Macam orang nak kenakan dia. Dia tak semestinya membawa maksud yang sama dengan kata dasar dia. Okey. Dalam diperalatkan, Annabelle, cuba tengok dekat kata diperalatkan ini, mana satu imbuhan dia? Yang diperdankan. Okey. Diperdankan. Okey, terima kasih. Sekarang saya nak tanya Iza. Mana satu imbuhan awalan untuk memperalatkan? Memdengarkan. Ya, memper. Okey. Terima kasih. Sekarang ni contoh yang lain iaitu rosak. Rosak membawa maksud tidak sempurna ataupun tidak berfungsi. Saya salah tulis ni. Tak apa. Contoh yang lain rosak membawa maksud tidak sempurna ataupun tidak berfungsi. Apabila ditambahkan imbuhan, dia boleh menjadi merosakkan. Boleh jadi dirosakkan. Dan dia juga boleh jadi kerosakan. Okey, sekarang Sofia Edina, dalam perkataan merosakkan ni mana satu imbuhan dia? Mendengarkan. Ya, Dengan dengan kan. kan. Okey, sekarang saya nak dengar Sekarang saya Dania. nak dengar Dania. Sofia, tutup mic dulu Sofia. Okey, sekarang dengar Dania, dekat perkataan dirosakkan, mana satu imbuhan dia? Didasarkan. Ya, terima kasih. Di dan juga kan ini adalah imbuhan. Okey, seorang lagi. Siapa yang tahu? Annabelle. Mana satu imbuhan dekat kerosakan? Sepatutnya ada 2K. Ke dan an. Sepatutnya ada 2K. Okey. Ke dan an. Okey. Bila kita keluarkan dia jadi macam ni.
Okey. Boleh? Okey. Kita tengok lagi contoh yang lain. Panjang. Panjang ini membawa maksud tidak pendek. Okey. Bila ditambahkan imbuhan, dia menjadi terpanjang ataupun boleh menjadi berpanjangan. Okey, Nur Erina Damia, dalam perkataan terpanjang tu, boleh tak carikan saya imbuhan apa dia? Ter. Okey, dalam imbuhan, dalam perkataan terpanjang, mana saya punya? Okey. Dalam imbuhan terpanjang, dia punya imbuhan di situ adalah ter. Imbuhan ter tu imbuhan apa? Nur Erina Damia? Ter ini imbuhan apa? Awalan. Ya, imbuhan awalan. Okey, Merusri. Dalam perkataan berpanjangan, carikan saya imbuhan dia. Ber dan an. Ya, ber dan an. Apa jenis imbuhan ni, Merusri? Apitan. Ya, apitan sebab dia ada di depan dan juga di belakang. Kita tengok lagi contoh yang lain. Lihat. Lihat ini membawa maksud tengok ataupun pandang. Okey, bila ditambahkan dengan imbuhan, dia boleh menjadi melihat, dilihat dan juga kelihatan. Okey, sekarang ni saya nak dengar suara dan Dia. Ada tak Dia dekat situ? Okey, Dia, carikan saya imbuhan dalam kata melihat. Ya, untuk melihat, imbuhan dekat sini adalah imbuhan awalan. Okey, sekarang ini sarannya, dalam kata dilihat, carikan saya imbuhan dia mana satu? Di. Ya, di tu imbuhan apa sarannya? Awalan. Ya, imbuhan awalan. Okey, sekarang ini untuk kelihatan, siapa nak jawab kelihatan ni? Saya. Okey, Dalili, dalam kelihatan, carikan saya dia punya imbuhan. An. An saja. An dengan ke. Ya, an dengan ke. Imbuhan apa ni, Dalili? Apitan. Ya, imbuhan apitan sebab ada di depan dan juga di belakang. Okey. Bila kita keluarkan dia jadi macam ni. Yang berwarna biru itu adalah kata dasar. Lihat. Tapi bila ditambahkan imbuhan, dia menjadi maksud yang berbeza-beza. Tak sama. Melihat bermaksudnya memandang. Dilihat maksudnya dipandang. Okey, sebab dia membawa maksud yang tidak sama. Okay. Ini dah buat tadi. Okey, sekarang ni kita nak mengenal pasti kata dasar. Okey. Saya ada contoh. Laporkan. Saya nak tanya, siapa yang kurang bercakap ni? Saya tak tahu siapa datang. Okey, Jadrina. Jadrina, dalam perkataan laporkan, carikan saya kata dasar dia, Jadrina. Lapor. Lapor. Betul lapor ni. Awak pasti? Ya. Okey. Dalam perkataan laporkan, kata dasar dia adalah lapor dan kan ini adalah imbuhan. Imbuhan akhiran. Okey. Dia menjadi lapor ini bermaksud adu. Laporkan ini maksudnya dia mengadu. Okey. Soalan ataupun yang kedua, kebaikan. Okey, saya nak tanya Aimi. Aimi, apa kata dasar untuk kebaikan, Aimi? Baik. Kata dasar dia baik, betul ke tu? Okey, kata dasar ini adalah baik. Okey, Sofia Edina. Dia pakai imbuhan apa ni, Sofia Edina? Pakai imbuhan kata dasar. Imbuhan apa? Imbuhan apa?
Ke dengan an. Apa jenis imbuhan? Ke imbuhan apitan. Okey, ini adalah imbuhan apitan. Okey. Sekarang ni kita tengok, nampak tak? Saya salah tulis dekat situ. Sepatutnya ke ni berwarna merah. Okey. Baik ini adalah kata dasar, kan ini adalah imbuhan. Ini adalah apitan. Kebaikan, kata dasar baik. Okey. Baik ini bermaksud mulia ataupun sempurna. Okey. Kita lihat lagi contoh yang seterusnya. Kita ada penggandaan. Kita ada penggandaan. Sofia, ada tak Farah Sofia? Nur Farah Sofia, ada tak? Dia left meeting. Oh, dia left meeting. Okey, Kuin Jun, cuba carikan saya kata dasar penggandaan. Apa kata dasar dia, Kuin Jun? Ganda. Cikgu saya. Saya nak dengar suara Kuin Jun dulu. Kuin Jun, apa kata dasar penggandaan? Tak ada. Nur Farah Sofia, apa kata dasar penggandaan? Ganda. Ya, ganda. Okey. Apa imbuhan dia, Nur Farah Sofia? Apitan. Ya, mana satu imbuhan dia? Peng dengan an. Ya, peng dan juga an. Dengan Ini an. adalah imbuhan apitan. Okey. Okey. Nampak? Peng dengan an ini adalah imbuhan apitan. Ganda ini bermaksud satu kali lebih banyak. Digandakan. Contohnya saya ada 2 batang pensil. Apabila saya gandakan, dia boleh jadi lebih banyak daripada 2. Okey. Mengucapkan. Mengucapkan. Saya nak cari siapa lagi yang belum cakap ni. Khairin, ada tak Khairin? Khairin, carikan saya kata dasar mengucapkan. Cikgu saya nak. Ucap. Ya, sini adalah ucap. Apa imbuhan dia, Khairin? Mengukai. Lagi sekali. Khairin, apa imbuhan dia, Khairin? Mengukai. Tak betul tu. Imbuhan dia adalah meng dengan kan. Imbuhan apa ni, Khairin? Jadi depan belakang. Imbuhan apitan. Ya, ini adalah imbuhan apitan. Dan kata dasar dekat sini adalah ucap. Ucap ini bermaksud lafaz. Ataupun berkata-kata. Okey, saya nak tengok lagi. Sekarang ada 17 orang. Siapa lagi belum masuk kelas saya? Okey. Seterusnya, dibantu. Saya nak tanya Syarvani. Syarvani belum cakap lagi. Syarvani, carikan saya kata dasar untuk dibantu. Dibantu. Saya tanya kata dasar. Apa kata dasar dia, Syarvani? Cikgu saya. Okey, silakan Jadrina. Apa kata dasar untuk dibantu? Bantu. Ya, mana satu imbuhan dia? Di. Ya, terima kasih. Kata dasar dekat sini adalah bantu. Nampak ni? Bantu. Dan imbuhan dia adalah di. Imbuhan awalan sebab berada di depan. Okey, bantu ini bermaksud tolong. Okey. Kita tengok kepada seterusnya. Oh, dah sampai ke bahagian yang awak paling suka sekali. Okey, saya akan hantar link kejap lagi. Kamu cuma perlu tekan link dan jawab kuis. Kita jawab bersama-sama.
Okey, sekejap saya cuba buka saya punya ni dulu. Cikgu, bila saya dah masuk, boleh cikgu tutupkan saya punya mic? Boleh, nanti saya tutupkan. Sekejap Okey. Sekejap, saya akan hantar dalam ruangan chat. Ada 15 soalan je hari ni sebab kita banyak kerja nak buat dalam buku aktiviti. Sekejap Mana chat ni? Okey, saya dah hantar dah. Okey, baru ada 14 orang. Dalam saya punya ni 21, sepatutnya ada lagi sepatutnya 19 orang. Lagi 3 orang. Saya tunggu sekejap. Tak apa, bagi dia peluang. Lagi 2 orang sahaja. Cikgu, saya ada. Sekejap saya tengok. Okey. Okey, kalau tak ada saya mulakan. Mungkin ada masalah dengan komputer dia dekat sana ataupun dengan dunia handphone. Okey, jadi kita mulakan. Soalan yang pertama. Pilih kata dasar yang betul. Menghirup. Apa kata dasar dia? Hirup, hirup ataupun menghirup? Oh, nampaknya Sofia Edina tempat pertama. Okey, kata dasar dia adalah hirup. Kata dasar dia adalah hirup. Okey, soalan yang seterusnya. Pilih kata dasar yang betul untuk bermain. Ada lagi nak jawab? Nampaknya Dalili merampas tempat kedua. Okey, kata dasar yang betul untuk bermain adalah main. Kata dasar, kata akar dia. Okey, soalan yang seterusnya. Kasih baru masuk. Kasih kalau nak main ni, pergi dekat chat tu, cari link dia ni. Tak ada phone? Sekejap, saya hantar lagi sekali.
Ada lagi? Tak ada? Oh, okey. Kita lihat kata dasar untuk meminta. Kata dasar yang betul adalah minta. Okey. Soalan yang seterusnya. Melayan. Apa kata dasar untuk melayan? Ya. Semua sekali menjawab. Layan. Boleh tepuk. Kata dasar melayan adalah layan. Maksudnya dah boleh faham. Soalan keempat baru dapat semua betul. Okey. Soalan yang seterusnya. Menyimpan. Apa kata dasar menyimpan? Saya tak ajar tadi ni tapi saya nak test kamu boleh tak boleh buat ni. Oh, cepat Oh, Akilah merampas tempat ketiga. Okey, simpan ini, menyimpan ini kata dasar dia adalah simpan. Tak ada pun perkataan nyimpan ni. Saya tak ajar tadi tapi 13 orang jawab dengan betul. Maksudnya saya boleh bagi tepukan. Walaupun saya tak ajar tapi dia peka. Maksudnya memang tak ada perkataan nyimpan. Yang ada adalah simpan. Okey. Soalan yang berikutnya. Kata dasar menghidangkan. Lagi seorang ni, siapa ni? Oh, baru masuk. Okey, kata dasar yang betul adalah hidang. Sebab imbuhan dekat sini adalah meng dan juga kan. Jadi kata dasar adalah hidang. Okey? Boleh faham? Yang tak faham tu nanti kita betulkan semula. Soalan seterusnya. Kata dasar untuk bersihkan. Oh, cepat. Okey. Tengok. Tak ada perubahan. Okey, 16 orang menjawab dengan betul iaitu bersih. Tak ada pun perkataan sihkan tu. Okey. Soalan yang ke-8. Kata dasar untuk mencangkul. Apa kata dasar ni? Dari tempat pertama sekarang Okey, 17 orang menjawab cangkul. Siapa pula menjawab mencang ni? Okey. Soalan nombor 9. Kata dasar persamaan. Kenapa biasa cepatnya saya berkawak? Semua betul. Tak semestinya. Kadang-kadang internet lambat pun dia lambat.
Kita tengok kepada peratus bukan kepada skor. Masih lagi dalil di tempat pertama. 17 orang menjawab dengan betul, iaitu kata dasar dia adalah sama. Okey, bagi tepuk sikit lah. Walaupun seorang salah, tapi saya tetap bagi tepuk. Okey, soalan 10. Kata dasar untuk memetik. Ke buah betik tu bukan yang kita makan, papaya tu bukan ke? Okey, ni soalan susah sikit. Kita tengok siapa betul. Masih lagi kekal di situ. Dari tempat pertama. Kata dasar dia adalah petik. Kita tak ada kata dasar petik. Metik. Yang betul adalah petik. Okey. Soalan 11. Rasimi apa pintu rumah? Menghidang, memsila, membuka, meminta. Apa yang sesuai? Rasimi membuka pintu rumah. Siapa pula nak minta pintu rumah ni? Ada seorang jawab meminta ni. Okey, soalan 12. Kawan-kawan izin masuk ke rumahnya. Menghidang, mensila, membuka, meminta. Apa yang sesuai? Akilah merampas tempat pertama. Kata dasar dekat sini adalah minta. Kawan-kawan meminta izin masuk ke rumahnya. Okey, soalan ke-13. Memperapa? Ada 4 pilihan jawapan. Menghidang, mempersila, membuka, mempermintakan. Saya rasa minta ni kot. Siapa lagi ni? Syarfani? Okey, masa dah habis. Ah, 13 orang jawab dengan betul. Kenapa ada yang salah ni? Ya Allah. Rasimi memperhidangkan kawan-kawan masuk. Kamu nak makan kawan kamu ke? Hidang ni untuk makanan, minuman. Kalau mempersilakan, maksudnya dia menjemput kawan-kawan dia masuk. Kalau memperbukakan, awak nak buka apa kat kawan kamu ni? Okey, soalan 14. Ibu Rasimi mengapa mihun goreng? Saya baru cakap tadi pasal makanan dan minuman. Apa yang sesuai? Cepatnya jawab. Betul ke tidak tu? Annabelle tempat keempat, Jarina tempat kelima. Bagus Ya, 16 orang menjawab dengan betul. Maksud 16 orang tadi dengar apa saya cakap. Hidang ni untuk air dan juga makanan. Minuman ataupun makanan. Ibu Rasimi mensilakan mihun goreng dan teh air. Maksudnya Ibu Rasimi menjemput.
Betul ke? Mak dia jemput mihun goreng dan dengan air teh. Sesuai tak kalau kita guna sila dekat situ? Jadi tak sesuai. Kita tengok yang terakhir sekali soalan 15. Rasimi apa dia? Dengan Ming Jun. Berapa? Masih kekal di tempat yang sama. Ya, kali ini semua orang jawab dengan betul. Baru boleh bagi tepuk. Rasimi berbual-bual dengan Min Jun. Ini yang kita maksudkan dengan kata dasar boleh digandakan. Berbual-bual dengan Min Jun. Kenapa tak dengan jongkok je? Okey. Kita habiskan. Cikgu, saya 9 nombor. Apa kita tengok kejap lagi. Tempat pertama Akilah, kedua Dalili dan ketiga Saranya. Tapi ramai yang jawab betul. Adi Dalili semua betul, Saranya semua betul. Okey, kita tengok dekat sini. Annabelle pun dapat semua betul juga. Tanya Annabelle. Lepas tu Jarina dapat 93%. Ada yang disilap. Firas pun dapat 93%. Sofia Edina 86. Aimi pun 86. Okey, tak apa. Nanti kelas yang akan datang hari sini kita cuba buat lagi. Boleh? Okay, so kita sambung balik kelas kita. Okey, sekarang kita boleh Tadi tu saya tertekan. tak apa. Biasalah itu alasan biasa saya dengar tu. Okey. Kita pergi buka buku teks. Sekejap Buku teks. Muka surat 73. Cikgu dah. Okey, kalau dah sudah, kita tengok dekat sini kita masih lagi dalam tajuk yang sama iaitu kata dasar. Okey, kata dasar tajuk dekat sini adalah hak bersama. Bukan hak organ tapi adalah hak bersama. Hak organ tu apa? Siapa tahu? Cikgu muka surat apa? 73 Evangeline. Okey. Okey. Dalam situasi, tengok dekat sini. Situasi 1. Saiful, bukankah kamu hendak bermain di taman permainan? Maksudnya orang ni tanya. Okey, sekarang saya nak dengar suara Firas. Firas, bacakan saya yang ini. Saya telah membatalkan hasrat saya itu, Ayah. Alat permainan banyak yang telah rosak. Rumput pula panjang. Okey, terima kasih Firas. Okay, sekarang ini saya nak dengar suara Nur Erina Damia. Bacakan saya yang ini. Kita masih mengambil... Bukan, itu idea. Itu idea yang baik, Encik Kumar. Mari kita pergi. Okey, terima kasih. Cikgu nak baca. Evangeline, silakan. Kita mesti mengambil tindakan. Mari kita melihat kerosakan di sana. Kemudian boleh kita laporkan perkara ini kepada jawatan kuasa kebajikan taman. Okey, terima kasih kerana membaca. Okey, dalam situasi 1, dia menceritakan bahawa di taman permainan banyak alatan permainan yang telah rosak dan rumput di taman permainan sudah pun jadi panjang. Jadi, mereka berbincang untuk mengambil tindakan dan melihat kerosakan apa yang berlaku di sana. Dan mereka bercadang untuk melaporkan perkara ini kepada pihak jawatan kuasa kebajikan taman.
Kita lihat kepada situasi yang kedua. Nampak tak? Mereka membaiki peralatan yang rosak, mereka membaik pulih. Mereka mengecat, membersihkan, memotong rumput. Okey, boleh faham. Okey, dalam apa yang telah rakan-rakan kamu bacakan tadi, ada banyak kata dasar. Sebagai contoh, alat. Nampak tak warna kuning tak? Nampak saya tukar warna lain kejap. Saya tukar warna lain jadi warna hijau. Tak boleh. Okey, ada alat, ada rosak, ada panjang. Okey, itu adalah kata dasar. Kalau kamu tengok buku teks kamu yang warna merah itu semua kata dasar. Okey. Kalau kamu tengok kepada yang Cik Kumar ni cakap, ada perkataan mengambil. Yang warna hijau itu adalah kata dasar dia, meng. Yang kita dah belajar tadi, boleh faham tak? Okey, melihat. Melihat kata dasar dia apa? Siapa tahu? Lihat. Lihat. Kata dasar dia adalah lihat. Laporkan. Apa kata dasar laporkan? Lapor. Lapor. Ya, kata dasar laporkan ialah lapor. Okey, dekat bawah ini semua adalah kata dasar. Potong, ketat, ganti, cat. Okey. Tak apa, dia suruh kamu bina ayat kan? Tak apa. Tak payah bina ayat, kita nak buat latihan dekat buku aktiviti. Muka surat 81. Kita buat sama-sama sampai siap. Sampai pukul 12. Pukul 9.40 kata dia. Saya ambil semua kelas lain hari ni. Senang, sampai habis. Tak boleh. Okey, buku aktiviti muka surat 80. 81, maafkan saya, 81. Okey, sedia? Sedia. Okey, sebelum itu kita kena baca dahulu teks yang disediakan. Tajuk teks ini adalah suasana harmoni. Apa itu harmoni? Siapa tahu apa itu harmoni? Aman damai. Ya, bagus Jadrina. Harmoni ini membawa maksud aman damai. Tak nampak Okey, harmoni ini bermaksud aman ataupun Saya tenang. Syarnia, cikgu. Apa dia? Cikgu, saya Syarnia. Oh, sorry tak nampak tadi. Okey. Sekarang ini bermula daripada Encik Ismail sampai kepada agama. Saya nak minta Nur Erina Damia bacakan. Meru muka surat 81. Encik Ismail mengadakan majlis kesyukuran. Beliau mengundang jiran tetangga tanpa mengira bangsa dan agama. Ya, terima kasih Nur Erina Damia. Untuk yang seterusnya, daripada Encik Ismail sampailah kepada pencuci mulut. Saya nak dengar suara yang jarang bercakap. Siapa yang jarang bercakap ni? Evangeline, silakan. Ismail mempersilakan tetamu menjamu surga. Tetamu membawa air kepada para tetamu. Tuan menghidangkan buah-buah kepada pencuci mulut. Okey, Sofia tutup mic dulu Sofia sebab dia berbunyi bising. Okey, terima kasih Sofia. Dan Evangeline kerana membaca. Bermula daripada ketika sampai Hemalini, silakan Dania. Ketika tetamu
sedang menjamu selera, ingin berbual-bual dengan Li Qiang dan Hermione. Okey, terima kasih Dania. Okey, kasih ada tak kasih? Ada. Kasih bermula daripada majlis sampailah habis. Silakan. Majlis telah selesai. Wan Lalita dan Puan Shan membantu mengucapkan terima Membantu kasih. Puan Sakinah. Membantu Puan Sakinah dan Encik Ismail mengucapkan terima kasih kepada jiran-jirannya yang sudi membantu. Okey, terima kasih kasih. Lepas ni kalau baca jari tunjuk kasih ya. Nanti kamu takkan salah. Kalau kamu tak tunjuk tu nanti mata pandang tempat lain. Tu yang baca salah tu. Okey. Terima kasih. Sekejap saya padam balik. Sekarang ni tugasan yang pertama. Tu kat bawah. Berdasarkan gambar, ini gambar ataupun perbuatan undang. Apa maksud undang? Apa maksud undang? Rules? Apa dia? Rule. Ya, undang ini membawa maksud menjemput ataupun mempersilakan. Okey. Berdasarkan gambar, apa kata dasar ni kat sini? Undang. Undang dah buat dah. Sila. Hmm? Sila. Sila? Menghidangkan. Belum lagi, hilang belum lagi. Sila. Sila. Terus tulis dekat sini. Terima kasih. Okey, dekat sini tulis sila. Bila ditambah kata imbuhan menjadi mempersilakan. Okey. Selesai. Yang ketiga, nampak Hermione bawa air dan orang ni tengah makan. Apa kata dasar yang sesuai? Bau. Hidang. Saya baru cakap tadi, kalau ada air, ada makanan, hidang. Okey, hidang. H-I-D-A-N-G, dang. Hidang. Okey. Selesai. Yang seterusnya, apa dibawa ni? Letak ke ambil? Ambil. Susun. Oh, kita salah tadi. Ini bukan hidang. Yang Hermione tadi adalah bawa. Kita kena tengok teks tadi dekat atas. Okey? Sebab saya pelik asal bau. Hermione membawa air, nampak? Okey? Okey, jadi yang perempuan ni buat apa ni? Hidang. Ya, yang perempuan ni barulah hidang. Kita kena tengok perenggan tadi tu. Oh, tu si hijau. Okey. Si hidang. Selesai. Buang. Okey, untuk gambar yang ke 1, 2, 3 yang ini, kita tengok perenggan yang atas. Kita dah letak mempersila, dah letak menghidang, dah letak membawa. Buang. Ya, berbual-bual. Jadi kata dasar dia adalah bual. Ada lagi? Kemas. Bawah sekali, apa dia? Kemas. Apa kata dasar untuk mengemas? Bantu. Kemas. Bantu. Kemas. Bantu. Okey, kita tengok kencan yang ini.
Membantu. Apa kata dasar membantu? Bantu. 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 Batu. Batu. Alright. Selesai ke surat yang 81. Ada siapa lagi belum salin? Ya ada. Okey, kita pergi ke muka surat 82. Membina ayat menggunakan kata dasar. Ini susah sikit. Kalau kamu tak kuasai, susah sikit untuk buat karangan. Okey, dia ada bagi contoh kata dasar dekat sini. Ada atur, ada tegak, ada arah, senyap, ada pandang, semangat, erat dan juga kaum. Okey. Ayat yang pertama untuk atur dan Atur. tegak. Apa ayat yang sesuai? Apa tu atur? Atur ni maksudnya beratur. Ha. Cikgu. Saya. Okey, silakan Akila cuba bina ayat yang pertama dengan atur dan tegak. Murid-murid beratur semasa murid-murid beratur dan berdiri tegak semasa menyanyikan lagu negaraku. Okey, belum nyanyi lagi tu. Dia baru beratur, belum nyanyi lagi. Tapi ayat kamu tu hampir betul. Okey, silakan siapa tu? Dalili, silakan. Pengawas mengaturkan murid-murid dengan tegak. Oh, okey. Terima kasih atas idea kamu. Okey, Sofia, silakan. Murid-murid beratur dengan tegak di di perhimpunan. Okey, di perhimpunan. Okey, terima kasih bagi idea. Okey, Jadi apa seterusnya. soalan apa tadi? So, saya Okey, Evangeline, silakan. murid-murid itu murid-murid itu beratur dengan tegak di Dewan Besar untuk perhimpunan. Okey, hampir betul. Ada Cikgu lagi nak cuba? saya. Silakan Meru. Murid-murid beratur dengan berbarisan di dewan dengan tegak. Okey, terima kasih. Ada lagi nak cuba? Aimi nak cuba, Aimi. Saya. Cikgu nak berapa kali? Cikgu, saya nak. Okey, silakan Saya nak. Jadrina. Murid-murid beratur dan berdiri tegak semasa perhimpunan. Okey, saya rasa kan dalam banyak-banyak ayat, ayat Jadrina yang okey sikit lah. Yang mudah untuk kamu buat. Okey, silakan Nufara Sofia. Murid-murid beratur dengan tegak di dewan sekolah untuk sedia menyanyikan lagu negaraku. Okey. Sekarang ni saya bagi saya kata saya nak pilih ayat Jadrina tadi, saya cuba murnikan ayat Jadrina. Okay. Ayat Jadrina tadi kata kat sini tadi semasa semua murid diminta beratur dan berdiri dengan tegak semasa perhimpunan dijalankan. Nokta. Ayat Jadrina saya ambil daripada ayat Jadrina tadi. Cikgu, saya tak boleh tengok. Boleh ni. Besarkan sikit, cikgu. Besarkan sikit. Okey dah.
Dah siap? Boleh saya pergi ke bahagian seterusnya? Oh, belum lagi. Okey, 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 okey. Boleh, boleh cikgu, saya sudah siap. Tak apa, kita tunggu kawan-kawan yang lain. Sabar. Saya tahu ada yang cepat, ada yang lambat. Kita kena sabar, eh. Cikgu dah. Okey. Sekejap, saya tak nampak lagi tu. Sofia belum siap lagi. Cikgu, saya belum. Siap. Cikgu dah siap. Dah siap. Okey. Untuk ayat yang kedua, kita pilih satu ayat, satu gambar, iaitu gambar yang ini. Okey? Ada kata dasar arah dan senyap. Cuba kamu fikir-fikirkan dan cuba kamu bina ayat berdasarkan kata dasar arah dan senyap. Lihat gambar itu. Silakan Sofia Edina. Cikgu. Boleh tak cikgu tu saya boleh saya ambil nama. Boleh. Cikgu, Ismail mengarahkan semua murid senyap di perhimpunan. Sikit lagi nak betul. Silakan Rili. Cikgu, Cikgu Arif arahkan murid-murid supaya senyap. Ni pun sama. Sikit lagi nak betul. Ada lagi nak cuba? Saya, cikgu. Silakan. Murid-murid arah ke jalur gembira murid-murid akan senyap. Oh, okey Annabelle. Terima kasih. Iza nak cuba tak Iza? Nampak mengantuk tu. Firas nak cuba? Tak ada? Saya nak. Silakan siapa tu? Saya. Meru, silakan Meru. Alah. Cikgu mengarah murid Saya, cikgu. Sekejap. Saya nak dengar suara Meru dulu. Meru sila ulang lagi sekali Meru. Cikgu mengarah murid untuk senyap semasa perhimpunan. Ni pun sama. Sikit lagi nak betul. Silakan Nurfara Sofia. Cikgu Haris mengarahkan semua murid senyap semasa perhimpunan. Okey. Ni pun sikit lagi nak betul. Okey, Dalili dulu. Tak ada Dalili. Pergi tandas. Ada? Silakan Sofia. Cikgu mengarahkan semua senyap semasa di perhimpunan. Ni pun sikit lagi. Ya, saya nak dengar Dalili tadi. Silakan Dalili. Cikgu Arif mengarahkan murid-murid supaya senyap semasa perhimpunan. Okey. Jadi dah ramai yang bagi cadangan. Okey, saya rasa yang semua hampir sama, cuma kena betulkan sikit je lah. Okey. Tak nak letak nama cikgu. Okey. Cikgu Salman mengarahkan semua murid supaya senyap semasa perhimpunan dijalankan. Noktah. Pastikan tanda baca betul huruf besar, huruf kecil dan juga noktah ni mesti ada.
Dah, cikgu. Okey. Sekejap, saya tunggu nampak kewenju geleng kepala lagi. Dah, cikgu. Sudah, cikgu. Cikgu. Sudah, cikgu. Sudah, cikgu. Dah, cikgu. Dah, cikgu. Tak payah beritahu. Tak payah beritahu, nanti bising. Okey, dah. Kita pergi kepada ayat yang ketiga. Okey. Pergi kepada ayat yang ketiga. Cikgu, saya. Cikgu, Ya. saya nak baca. Okey, ayat yang ketiga, gambar dekat situ adalah pandang dan semangat. Lepas tu ada orang tengah tarik bendera. Maksudnya tengah menyanyi lah kan. Jadi cuba bina ayat dengan pandang dan semangat. Saya menunjuk pandang ke depan dan berdiri dengan semangat. Okey, terima kasih Evangeline. Ada lagi nak cuba? Saya. Ya. Silakan Dalili. Murid-murid perlu pandang ke hadapan dengan semangat ini. Okey, terima kasih. Silakan Akila. Murid memandang bendera jalur gemilang dan menyanyikan lagu dengan bersemangat. Okey, terima kasih. Sofia Edina, silakan. Semua murid pandang di depan. Semua murid pandang depan dan bersemangat untuk semasa lagu dinyanyikan. Okey, terima kasih. Silakan Nur Farah Sofia. Murid-murid harus pandang ke hadapan dan nyanyikan lagu negaraku dengan semangatnya. Okey, terima kasih. Iza nak cuba ke? Tak nak. Siapa lagi nak cuba? Silakan. Murid-murid berpandang di jalur gemilang dan menyanyi lagu negaraku dengan semangat. Okey, terima kasih Meru. Siapa lagi nak cuba? Aimi, mana Aimi? Senyap je Aimi. Nak cuba tak Aimi? Kami bagi tanda. Oh, Aimi bagi tanda. Kamu nampak ke Evangeline? Okey. Kita lihat kepada gambar yang ketiga, iaitu kata dasar pandang dan semangat. Kalau kamu lihat gambar, semua orang termasuk cikgu yang dekat depan ni pun berdiri dengan tegak dan ada seorang murid tengah tarik bendera. Apa yang kita boleh faham berdasarkan gambar, seperti orang sedang menyanyikan lagu negaraku sebab dia tarik bendera jalur gemilang. Okey. Sekarang ini untuk ayat yang ketiga, saya semua murid semasa menyanyikan lagu negaraku, semua orang memandang ke hadapan dan apa? Dan menyanyikan dengan penuh semangat.
kata tadi saya ambil daripada ayat Aqilah. Saya cuma tambahkan sikit saja. Boleh saya pergi ke ayat yang keempat? Boleh. Tak boleh. Tak boleh. Cepat sikit. Pendek je ayat saya tu. Cikgu tak muat. Muat. Saya muat tu. Cikgu tulis pakai laptop. Cikgu saya pun tak muat. Cuba tulis. Cikgu saya muat. Ayat sikit. Saya tak muat. Saya pun tak muat tapi saya cut sikit. Cikgu dah. Cikgu Okey. saya tak muat. Cuba kecilkan sikit tulisan tu. Muat. Cikgu, tulisan saya memang dah kecil tapi tak muat. Ya ke? Kalau tak muat, kamu tulis je dekat nombor 4 ni. Nanti nombor 4 ni kita start dekat bawah. Faham tak? Kalau tak muat, kamu langgar je nombor 4 ni. Tak apa. Yang nombor 4 nanti kamu padamkan ataupun kamu gariskan. Atas nombor 4. Ya, nanti kamu padamkan nombor 4 ni kan. Padamkan, nanti tulis nombor 4 dekat sini. Dah, cikgu. Cikgu, saya muat. Okey. Nah, cikgu. Okey, sekarang kita cuba pergi ayat ke yang keempat. Iaitu kata dasar, erat dan juga kaum. Dekat dalam gambar ada lirik lagu Negaraku. Siapa nak cuba? Cikgu, erat tu apa? Erat tu maksudnya semakin baik, semakin rapat. Cuba. Siapa nak cuba? Firas, cuba Firas. Tak nak? Ada lagi nak cuba? Masih saya je bagi jawapan. Saya pergi sekolah lah macam ni. Kamu duduk rumah. Siapa nak cuba? Erat dan kaum. Saya tahu siapa nak cuba. Siapa? Cikgu. Saya pula cuba. Dan Lily nak cuba? Silakan Sophia. Sophia Edina, silakan. Tak ada, Abi angkat tangan. Okey. Yang terakhir sekali, yang keempat sebelum kita habiskan kelas kita. Saya. Silakan Meru. Saya. Meru dulu. Ia mengeratkan hubungan kaum lain semasa bernyanyi lagu Negaraku. Okey, terima kasih atas idea kamu. Iza, silakan. Saya dan aku menyanyikan lagu Negaraku dengan kaum. Oh, okey. Akilah tadi ke? Akilah nak cuba ke?
Dah tak ada dah. Okey, tak apalah. Okey, saya bagi yang terakhir sekali, yang keempat. Apa dalil yang angkat tangan? Itulah. Dali nak cuba ke? Tak. Terus letak tangan Okey. Jadina, silakan. Jadina angkat tangan. Murid-murid dapat mengeratkan sesama kaum. Sesama kaum. Okey, terima kasih Jadina. Okey. Okey, sekarang saya buat ayat saya lah. Hubungan di antara kaum semakin erat dengan menyanyikan lagu negaraku. Siap. Cikgu. Ya. Ya ini boleh tak saya nombor 4 saya letak sini? Boleh, boleh. Tak ada Okey. masalah. Janji buat jawapan. Cikgu dah. Okey. Kalau dah sudah. Saya belum. Belum. Okey, okey. Ingat nak tambah lagi tadi. Cikgu siap. Cikgu orang pertama siap tadi. Siap. Cikgu siap. Tak, saya nampak Sophia tulis lagi. Kenapa Jadina angkat tangan tu? Nak pergi tandas ke? Cikgu sudah siap. Dah. Dah cikgu. Okey. Saya nampak Ko Wenjun menulis lagi. Tak apa, saya tunggu Ko Wenjun. Dah cikgu. Dah cikgu. Okey. Sakit tangan baru, sikit Meru. Saya dulu masa sekolah lagi banyak cikgu saya suruh tulis. Okey, kalau dah sudah, seperti biasa, ambil gambar apa yang kamu buat di muka surat 81 dan juga 82, hantar dalam link yang saya akan bagi nanti. Itu sahaja tugasan kamu untuk hari ini. Okey? Dan kita akan berjumpa lagi pada hari Isnin minggu depan pukul 9.40 pagi sampai pukul 1 petang. Boleh? Cikgu boleh buat funny words before lift the meeting. Okey dah. Boleh buat suara Okey. kelakar sebelum lift meeting. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih cikgu minggu depan hari Isnin. Okey, terima kasih semua. Bye. Bye cikgu. Bye bye. Bye cikgu. Bye semua. Bye cikgu. Bye cikgu.